Jadi tidur pun kepenatan dan berdengkur. Jadi itulah topik yang ingin kita bawakan seperti yang telah pun kita beritahu di awal siaran tadi berkaitan dengan tidur berdengkur ni. Adakah ia satu masalah ataupun sebenarnya biasa-biasa saja kan? Ada orang kata macam berdengkur kesian dia, penat dia. Yeah. Baik, kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan dengan topik ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Izwanuddin Ismail dari Jabatan Perubatan Respiratory dan Sleep Diagnostic Hospital UITM. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanif. Ya. Terima kasih atas jemputan. Ya. Baik, kita bercakap dengan dengkur ni. Mungkin permulaannya Prof boleh kongsikan jugalah. Kebiasaannya lah, stigma kita, kalau kita penat, pastinya tidur akan berdengkur. Ya. Tapi ada juga situasi bahawa macam tak penat pun berdengkur juga. Apa sebenarnya punca dengkur ni? Okey. Dia basically dengkuran ni, dia sebenarnya adalah getaran apabila berlakunya sekatan kepada saluran pernafasan kita. Okey. Kebanyakan mitos kita kata kalau orang tu berdengkur maknanya dia dapat tidur yang sedap, tidur yang nyenyak dan sebagainya. Namun sebenarnya apabila berlaku dengkuran ni, saluran pernafasan kita akan jadi sempit. Ya. And the problem is bila saluran pernafasan itu sempit, kandungan oksigen yang masuk dalam darah kita akan berkurangan. Okay? Jadi bayangkan kalau kita buat ujian untuk tengok kandungan oksigen dalam darah kita, kalau orang yang tak merokok dan sebagainya, biasanya kita boleh dapat dalam 96%, 97%. Okay? Kalau saya minta Hanif tahan nafas pun, paling rendah boleh turun dalam 92, 93 macam tu. Tapi bayangkan orang yang tidur dengan dengkuran yang kuat, campur ada orang kita panggil sleep apnea, pernafasan terhenti ketika tidur. Oksigen boleh turun sampai 40%, 30%. Jadi semasa dia tidur ni dia tak dapat cukup oksigen. Okey. Dan apabila kita tidur tidak dapat cukup oksigen, jantung kita akan bekerja lebih. Okey. Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun ada ayat dalam surah An-Naba kata kita jadikan tidur untuk rehat bagi kita betul. Semua kan. Tapi sebenarnya apabila orang yang berdengkur ni dia mengalami masalah kata saluran pernafasan sempit ketika tidur dan sebagainya, dia tidak mendapat rehat yang sepenuhnya. Jantung terpaksa bekerja lebih. Sebenarnya kalau ikut kita waktu tidur itulah jantung kita nak rehat sekejap. Kalau tak, ialah sepanjang masa jantung bekerja kan, at least dia boleh rehat sekejap. Tapi apabila orang yang mengalami masalah tidur berdengkur, dia tak dapat rehat. Okay? Dia sebenarnya macam berlari maraton atau berjoging ketika tidur. Ketika tidur. Okey, menariknya fakta ni sebab ada yang berdengkur, tidur sekejap pun dia berdengkur, sepanjang malam pun dia berdengkur. Ada yang kadang-kadang bila dia penat saja baru berdengkur. Maksudnya bagaimana perbezaan ini berlaku pada seseorang individu itu? Dia kalau kita bagi analogi, dia sama macam batuk. Okey. Tak semestinya semua batuk tu sama dengan penyakit kanser paru-paru ke batuk berdarah dan sebagainya. Okay. Tapi dengkuran ni adalah satu orang kata tanda-tanda awal yang membolehkan kita untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan untuk memastikan sama ada kita mengalami masalah sleep apnea ataupun tidak. Okay. Siapa yang mendapat sleep apnea ni? Okay. Kebanyakannya mempunyai tubuh badan yang obes. Okay. Mereka juga bila dia tidur pun, bila dia bangun tu dia tak dapat rasa rehat, dia masih penat. Okey. Mungkin ada micro sleep masa dia bawa kereta dan sebagainya waktu pagi. And then faktor utama adalah kita kena dapatkan cerita daripada teman tidur dia. Okey. Cuma kebanyakannya di Malaysia teman tidur kita dia macam redha. Betul. Suami saya berdengkur tak apalah. Dan sebab ada stigma tu kata kalau berdengkur tu macam tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya memang dengkuran itu tidak mengganggu orang yang tidur tu. Okey, dia ganggu orang yang sebelah dia. Okey. Itu yang jadi stigma dan sebagainya. Tapi apabila kita tengok balik orang yang tidur yang berdengkur tu, jantung dia akan bermasalah. Itu yang kita kena dapatkan pemeriksaan lebih awal untuk kita detect sama ada mereka ni mengalami masalah sleep apnea ataupun tidak. Baik, di samping kita berbual di sini, mungkin sekiranya anda ada sebarang soalan, boleh hubungi kami di studio 0377261603. Mungkin ada boleh dijawab oleh doktor. Dan sementara itu di sini diperhatikan bahawa juga
beberapa peralatan yang membabitkan untuk pesakit yang melalui dengkur ni. Mungkin Prof boleh kongsikan ini mesin apa ni? Okey, sebelum saya pergi kepada cara rawatan, apabila mereka yang mengalami masalah dengkuran ini, ujian pertama yang kita perlu lakukan adalah kita panggil ujian tidur, sleep study, untuk memastikan sama ada mereka mengalami masalah sleep apnea ni ataupun tidak. Ujian tidur ini ialah kita buat di makmal tidur kita. Maknanya memang kita akan minta pesakit tu datang untuk tidur. Buat appointment untuk tidur di hospital kita. Wow. Okay? Dan kita akan cek sama ada berlaku ataupun tidak penyempitan saluran pernafasan, kekurangan oksigen ataupun tidak ketika tidur. Okay? Jadi mereka yang mengalami masalah sleep apnea ini ada beberapa cara untuk merawat. Okay? Cara yang utama yang saya bawa kat sini menggunakan mesin CPAP. Okay? Mesin CPAP ni dia apabila kita berlaku penyempitan salur pernafasan kita, dia berlaku kerana otot-otot salur pernafasan kita lemah. Okey. Okey. Jadi kita kena buka salur pernafasan itu balik. So mesin ni dia akan bagi udara untuk buka salur pernafasan kita. Dia macam kalau kita vacuum cleaner, dia sedut udara. Ini dia bagi udara, positive pressure untuk buka salur pernafasan kita semasa tidur. Maknanya rawatan ni pesakit perlu ada peralatan di rumah ke ataupun di rumah. Ini mesin ini memang dipakai di rumah. Maksudnya nak tidur pakai? Nak tidur pakai. Kalau dia tidur malam pakai malam, kalau dia nak tidur siang pakai siang. Ini akan membantu sewaktu tidur. Okey doktor, mungkin sebelum diteruskan kita nak meraihkan seorang pemanggil ni dari Ceras, Siti namanya. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya nak tanya. Ya, silakan. Bagaimana sleeping apnea itu bermula? Maksudnya untuk seorang yang belum kena, macam mana dia boleh kena, dan untuk orang yang dah kena, macam mana dia tak tahu sebenarnya is having that problem. Okey. Baik. Terima kasih Siti. Terima kasih. Terima kasih Puan Siti atas pertanyaan. Sleep apnea ni dia bukan sahaja penyakit di kalangan dewasa tapi juga berlaku di kalangan kanak-kanak. Okey. Di kalangan kanak-kanak kebanyakannya berlaku apabila kita ada kata bengkak tonsil, adenoid ada salah satu kelenjar di belakang tekak kita yang membengkak. Okey, itu biasa berlaku di kanak-kanak. Tanda-tanda utama yang berlaku pada mereka dengkuran, itu yang pertama. Dan kalau kita perhatikan cara mereka berdengkur, dia akan mula perlahan, lepas tu kuat, tiba-tiba dia akan berhenti bernafas. Okey. Kalau pesakit tersebut pun juga dia boleh terasa simptom ini apabila dia macam terjaga dan tersedak. Okey. Dia cara badan kita berfungsi, memang semasa tidur oksigen akan berkurangan bila ada masalah penyempitan ini. Tetapi bila dia terlampau rendah, dia akan hantar signal kepada otak kita untuk kita bangun dan bernafas balik. Itu yang kadang-kadang kita tersedak, ataupun kalau kita tengok orang yang berdengkur tu, dia berhenti dan tiba-tiba macam kita nampak dia struggle dan sebagainya untuk bernafas kembali. So itu yang berlaku apabila kita hantar signal. Tapi bila benda ni berlaku, kita punya cara tidur kita akan terganggu. Kita mungkin tak perasan, orang yang mengalami masalah ini tak perasan, tapi sebenarnya kalau kita buat ujian tidur, kita akan boleh tengok setiap beberapa saat dia akan terjaga daripada tidur. Itu yang dia tak dapat, orang kata architecture dia tak dapat tidur yang rehat yang sepatutnya, yang sempurna. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil doktor. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, siapa tadi ya? Okey, saya Puan Nur Ashikin daripada Malin Melaka. Okey, silakan. Okey, soalan saya, suami saya ni tidur memang berdengkur kuat. Jadi kadang-kadang macam hari biasa dia macam ada jantung dia laju. Okey. Memang ada kaitan dengan jantung ke macam mana? Kondisi kesihatannya baik, Puan? Dia memang ada epilepsi, tapi dah 2 tahun tak kena. Okey. Itu je lah. Doktor? Okey, Puan Ashikin, seperti mana yang saya beritahu tadi, jantung kita semasa tidur biasanya nadinya akan dalam 50 ke 60 macam tu. Tetapi apabila saluran pernafasan tersekat dan kita tidak mendapat kandungan oksigen yang secukupnya, jantung akan terpaksa bekerja laju. Jadi nadi akan jadi 100, 120. Itu yang saya katakan tadi. Walaupun kita nampak dia tidur, tapi sebenarnya
fungsi jantung dia sama macam dia tengah berlari ataupun pergi buat maraton dan sebagainya. Jadi dia tak rehat. Apa yang berlaku kepada pesakit ni bila dia terjaga daripada tidur tu, kadang-kadang dia rasa macam dada rasa tak selesa, jantung akan jadi laju dan sebagainya. Itu salah satu tanda berlakunya sleep apnea. Dan kita daripada kajian kita pun kita boleh tengok sleep apnea ni adalah salah satu risiko untuk membawa kepada masalah jantung. Jadi ianya bermula dengan dengkur tu, sleep apnea dan kemasalah jantung. Okey, kita nak teruskan tapi kita ada satu lagi soalan doktor. Mungkin ini topik yang menarik perhatian penonton kita juga. Ni di Facebook Hemeshai TV3 secara langsung dari Nur Iskandar. Macam mana cara untuk tidur nyenyak dan apa cara tidur yang kena kalau terus berdengkur, apa akibat penyakit tidur daripada berdengkur itu? Posisi tidur, ada kait mengait ke? Posisi tidur ada kait mengait. Bagi mereka yang mengalami sleep apnea yang ringan, mungkin dengan cara tukar posisi tidur mengiring boleh membantu untuk mengurangkan dengkuran tersebut. Namun kalau mereka masih juga mengalami masalah sleep apnea itu, kita perlu mendapatkan pemeriksaan kesihatan dan kita boleh bagi nasihat yang sebaiknya untuk cara merawat yang sebetulnya. Salah satu rawatan untuk sleep apnea ringan ni, dia letak bola kat belakang badan dia. Jadi dia mengelakkan daripada tidur terlentang macam tu. Biar ada anjakan sikit lah. Anjakan sikit. Jadi kalau dia tidur terlentang, dia akan rasa akan tak selesa, dia akan terjaga. So, dia akan selalu tidur mengiring kiri atau kanan. Kita nak beri tumpuan kepada peralatan yang dibawa oleh doktor sendiri. Mungkin ada model juga akan tunjukkan bagaimana pemakaian yang sebetulnya. Silakan. Masuk dulu mungkin. Catwalk sikit. Model kan? Model. Namanya siapa? Hilmi Abdullah. Okey. Right, dia macam mana ni doktor? Tadi doktor kata siap pesakit kalau ada mengalami ini buat rawatan kena pakai masa nak tidur. So macam yang saya beritahu, ini mesin ni kita panggil mesin CPAP. Dia akan bagi udara untuk membuka salur pernafasan kita semasa tidur. Dan pesakit akan memakai penutup muka macam ni. Dia ada beberapa jenis. Yang ini kita panggil nasal mask, dia akan tutup hidung sahaja. Yang Encik Hilmi pakai ini kita panggil nasal pillow. Dia terus masuk ke dalam lubang hidung, dan juga ada yang tutup keseluruhan. Tapi nanti tak rasa ni ke macam itu saya nak tidur selesa. Kebanyakannya bagi tahu saya macam tu. Awal-awal mungkin dia rasa tak selesa dan sebagainya. Tapi apabila kita cuba mesin ini kepada mereka, ada yang datang balik kepada saya kata saya tak boleh tidur kalau tak ada mesin. Okey. Jadi berapa lama yang diperlukan untuk mereka menggunakan rawatan ini? Rawatan yang kita berikan adalah untuk sepanjang masa. The idea kita bagi rawatan ini, kita nak betulkan tidur mereka. Sebab faktor utama berlakunya sleep apnea itu adalah faktor obes, kegemukan dan sebagainya. Jadi problem sekarang bila dia ada masalah sleep apnea and then faktor obes, lemak-lemak di tengkuk dan sebagainya akan menyebabkan penyempitan itu lagi teruk. Dan bila mereka tidak mendapat tidur rehat yang secukupnya, dia akan makan lebih lagi untuk bertenaga. Tapi masih lemah juga. Jadi kita kena betulkan tidur mereka dahulu supaya mereka boleh lebih aktif, boleh exercise dan seterusnya mengurangkan berat badan mereka. Itu yang dipakai, maknanya yang bahagian tu nanti doktor muncung. Di muncung ni dia akan ada satu connection, ada tube yang bersambung kepada mesin. Menggunakan mesin ni jugalah. Okey doktor, mungkin secara ringkas sebab sekarang kita melihat kadang-kadang ia ni jadikan jenaka kan kawan-kawan bila apabila tak lagi tidur dengan kawan-kawan yang berdengkur jadikan jenaka, ianya tidak dianggap satu perkara yang serius. Apa yang perlu dilakukan sekiranya kita tidur bersama dengan kawan atau mungkin pasangan yang kuat berdengkur ni? Sewaktu kejadian tu apa yang boleh kita lakukan untuk membantu? Semasa kejadian, bila kita melihat dia tak bernafas lama tu, mungkin kita kena kejutkan mereka. Itu cara yang utama yang kita boleh buat. Namun kepada akak-akak, isteri-isteri di luar sana, jika ada suami-suami mereka yang mengalami masalah dengkuran ini yang lama, mohon untuk dapatkan bantuan kesihatan. Kita boleh lakukan pemeriksaan untuk kita lihat sama ada mereka mengalami masalah ini ataupun tidak. Kebanyakan saya tengok teman-teman tidur di luar sana, dia macam dah
dah biasa dan cari cara kadang-kadang tidur awal dan sebagainya instead of dia dapatkan bantuan untuk rawatan. Kita kena ubahlah persepsi. Betul. Kan? Sekurang-kurangnya hari ini kita tahu bahawa dengkuran ini kalau misalnya berlaku dengan pasangan ataupun ahli keluarga sebagainya boleh membabitkan nyawa juga kalau terhenti kan. Paling lama saya baca ada yang sampai 10 saat berhenti lebih. Ada paling lama berapa doktor? Paling lama kita pernah tengok dalam lebih seminit lebih pun ada. So bayangkan oksigen yang paling rendah saya pernah tengok 20%. Wow. Jadi kita bayangkan benda ini berlaku berulang-ulang kali semasa mereka tidur. Baik. Jadi memang mereka tidak mendapat tidur yang cukup. Kita nampak mereka tidur 8 jam, 9 jam tapi sebenarnya dia tak tidur. Dan dia masih bekerja kan masuk waktu berehat. Baik. Ya, Prof. Madya, Dr. Ahmad Izwanuddin Ismail, terima kasih banyak kita ucapkan dari Jabatan Perubatan Respiratory dan Sleep Diagnostic Hospital UiTM dan juga Helmi Abdullah kerana menunjukkan kita mungkin satu cara dan alternatif yang ramai tak sedar sebenarnya bahawa dengkur ni adalah tanda awal kepada penyakit dan juga bukan sesuatu yang boleh dibanggakan lah kan. Jangan menjadi penafi tegar lah sebenarnya. Ya. Dapatkan rawatan selanjutnya. Banyak sebenarnya rawatan-rawatan yang telah ditawarkan untuk penyakit dengkur ini. Ya. Baik. Tidak berteriak seketika tapi at least